Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari Ahad ini kita dihadiri pejabat kita Dewan Kasih Lokal, dihadiri oleh guru yang masih muda tapi sangat berkaliber, Masya Allah. Beliau merupakan anak murid kepada Habib Umar Salim bin Hafiz dan juga anak murid kesayangan Habib Musa Khalid. InsyaAllah beliau ialah Imran dan kuliah orang Singapura, bermastauddin di Johor Bahru. InsyaAllah hari ini kita akan santai-santai dengan beliau membicarakan tentang apa yang kita namakan sebagai bicara iman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti akan dapat meningkatkanlah keimanan kita. Sesungguhnya iman kita ni sebenarnya yazid wa yanqus, sentiasa akan bertambah dan berkurang bergantung pada suasana. Di tempat-tempat mulia begini, insya-Allah iman kita akan bertambah dan ilmu kita bertambah. Kita nakkan perkongsian tentang Ramadan daripada Al-Fadhil Syekh. Tafadhal mashkura. Terus. Ada dulu. InsyaAllah Ba'din insyaAllah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama nak masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah bagi kami bulan Ramadan. Amin. Lalu English, lalu Islam. Boleh. Jadi alhamdulillah saya tahu satu bahasa saya sikit. Kalau dua nanti saya sendiri selalu. Jadi alhamdulillah bulan Ramadan akan datang. Okay. Jadi kebiasaannya bulan Ramadan akan datang, banyak guru-guru agama selalu ceritakan tentang Ramadan dengan dia punya jelasan, kelebihan, apa yang perlu jaga-jaga dan seterusnya lah. Saya lebih berminat untuk cerita tentang hukum hakam kerana jarang diceritakan. Yang selalu diceritakan adalah tentang apa? Kelebihan dan sebagainya kan. Dan selalu kita dengar repeat again and again. Tapi saya nak cerita pasal hukum hakam sedikit sebanyak. Pasal benda ni yang kurang disebutkan dan kesilapan yang biasa kita lakukan yang boleh menyebabkan kita batal puasa tanpa kita sedari. Jadi dan benda ni penting sebenarnya. Cuma kita mungkin tak tahu, ataupun kita tahu tapi kita tak tahu lebih detail, ataupun yang dah tahu boleh tahu lagi lah. Simple as that, kan? Jadi bulan Ramadan akan datang, akan masuk. Saya dulu ya. Bulan Ramadan akan datang, akan masuk. Jadi sekarang ni ada pelbagai perkara yang kita perlu prihatin, khususnya tentang bab puasa. Pertama sekali, sebelum kita mulakan puasa ataupun sebelum sepatutnya apabila masuk saja bulan Rejab, kita terus bagi kita yang ibu bapa atau kakak atau sebagainya, kita terus ingat pertama sekali bagi isteri kita, kalau suami lah, adakah mereka dah selesai puasa Ramadan yang tahun lepas? Dah selesai ke belum? Kalau belum selesai, kita ingatkan dah selesai puasa ke belum, qada dan sebagainya. Kalau anak-anak perempuan yang muda, lagi memang senang mereka benda-benda macam ni. Pasal dia orang baru balik 13, 14, 15. Dia orang tak biasa mengqada puasa sewaktu mereka datang bulan yang pada tahun lepas dan sebagainya. Jadi perkara ini sangat penting kita ingatkan dia orang. Ingatkan dan puasa ke belum. Kadang-kadang anak kita bagus, Masya Allah, tak ada masalah, tapi masa benda ni boleh lupa kerana tak biasa. Jadi kita yang biasa ni, kalau sebagai ibu, biasa ingatkan anak perempuan kita. Kalau kita ni
gagap adik-adik perempuan kita. Memberi peringatan yang penting. Kadang-kadang benda yang kecil-kecil kita tak ingat, kita diingatkan, kita berterima kasih. Kadang-kadang benda yang kecil itulah boleh berubah seluruh hidup kita. Subhanallah, Allah SWT mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir fa inna ba'da dzikra. Dua ayat Quran menyebutkan tentang apabila kita mengingatkan orang, pasti dia akan memberi manfaat. Pasti dia akan memberi manfaat. Jadi kita ingatkan pertama sekali. Kalau kita ada isteri, kita ingatkan isteri. Kalau kita ada perempuan, ingatkan anak perempuan. Adik-beradik perempuan pun kita boleh ingatkan. Kadang-kadang dia simple reminder, very nice. Dah habis selesai puasa ke belum? Dah tinggal beberapa hari Ramadan ni, jangan lupa berpuasa. Kadang-kadang walaupun general reminder, kan, people appreciate, orang akan hargai, ya, kita punya general reminder. Itu satu perkara tentang yang qada puasa. Kemudian apabila kita puasa di dalam bulan Ramadan, ada adab-adab yang kita perlu jaga. Ya, tanya riba, kita jauhi, jangan mengumpat. Sepatutnya mengumpat ni bukan saja bulan Ramadan kita tak buat, luar Ramadan pun tak boleh buat juga, kan? Tapi buat juga. Jadi macam mana? Jadi datanglah bulan Ramadan ni, dia menghadkan lagi kita, ya, menghadkan lagi kita, iaitu Rasulullah SAW mengatakan 5 perkara sepatut dijauhi dalam bulan Ramadan. Kalau tak dijauhi maka akan menghapuskan pahala. Antaranya adalah mengumpat. Mengumpat ni seronok lah. Kalau orang yang addicted mengumpat ni, dia mesti nak mengumpat juga. Kalau tak jadi. Dia rasa tak sempurna. Addiktif. Mengumpat ni satu penyakit. Penyakit yang addiktif. Addiction ni masalah. Kenapa? Kena buang, ya. Bahkan sebahagian orang boleh jadi dia mengumpat, dia kata aku niat baik-baik je, boleh mengumpat niat baik, kan? Jadi ini satu perkara yang perlu kita perlu hadapi. Ini kita, subhanallah, kita dalam hidup ini kita ada panduan terbaik, iaitu Rasulullah SAW. Jadi macam mana kita nak ikut panduan Rasulullah SAW untuk menjauhi semua benda-benda ni, kan? Rasulullah ajar kita jangan mengumpat. Ada satu orang yang dia pergi kepada Rasulullah SAW, dia berpuasa. Rasulullah kata, kau tak puasa. Dia kata, Rasulullah kenapa? Kau kata aku tak puasa, aku puasa. Rasulullah paksa suruh dia muntah, keluar darah, keluar ketul-ketulan daging. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak makan benda ni. Dia kata, ada kemungkinan kau ada mengumpat salah satu daripada saudara kau, betul tak? Lepas tu dia pun taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Jadi subhanallah, perkara-perkara yang kena jaga. Yang namimah, mengadu domba, untuk gaduhkan dua belah pihak. Ini pun satu penyakit besar ni. Orang biasa, orang yang mengeluhnya, orang yang apa, orang yang batu api ni, dia tak sedar dia ada penyakit tu tau. Dia pergi sini, dia gaduhkan dua belah pihak. Pergi sana, dia gaduhkan dua belah pihak. Pergi sana, dia gaduhkan dua belah pihak. Dia tak sedar tau. Kalau cerita dengan dia, kalau dengar tentang ceramah-ceramah, atau kalau dia dengar tentang pengajian tentang batu api, dia takkan rasa dia tu ada sifat tersebut, tapi ada dalam diri dia. Ini pun satu penyakit juga. Ini penyakit masalah besar. Kalau kanser, kalau kencing manis, potong kaki, selesai masalah. Selesai masalah penyakit lah. Tapi masalah timbang tu satu hal pula, kan? Tapi yang penting, kalau kanser, mati dunia, selesai akhirat. Apa kanser boleh buat kita dekat akhirat? Tak boleh buat apa-apa, kan? Tapi penyakit batu api ini bawa ke kubur, bawa sampai ke akhirat. Na'udzubillah. Kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh masuk api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan namimah, raga orang. Banyak orang untuk kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang untuk kepentingan kewangan, kadang-kadang untuk kepentingan kuasa, kadang-kadang untuk kepentingan nama. Ada orang tak ada kepentingan tiga ni pun.
Saja je dia syok buat benda tu, macam dia berjaya. Itu yang paling teruk sekali. Dia tak ada manfaat kewangan, dia tak ada manfaat pangkat, dia tak ada manfaat nama, tapi dia buat juga. Itu apa? Thrill. 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 Seronok. Berjaya. Macam main game. Sukses, berjaya. Apa kalau main game menang apa? Win. Macam itulah. Oh, aku win. Addiction. Lagi satu apa? Lagi satu jenis ketagihan. Perlu dijauhi. Benda ni kalau bawa masuk dalam kubur, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang batu api ni dia tak akan masuk syurga. Bahaya. Dan orang juga batu api ni kan, dia bermula dari lidah, peperangan, perang negara dengan negara. Dia mula daripada mana? Mula dari sini lidah. Kan? Perang dengan dua pihak, bermula dari lidah. Kalau lidah daripada awal jaga, dia takkan perang ni. Tetapi kerana lidah tak jaga, sebab itulah jadi apa? Jadi peperangan. Ini cakap ni macam ni, ini cakap ni macam ni, ini cakap ni macam ni, ini cakap ni macam ni. Tak puas hati ni, tak puas hati tu. Semua ada masalah ego, kerana tidak melalui tarbiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melalui tarbiyah baginda Rasulullah, kita tak ada musuhan, kita tak ada ego. Kita fikir untuk manfaat orang ramai, kita tak fikir untuk manfaat diri sendiri. Kemudian al-kadhib, berbohong juga kena jauhi, kan? Seronok bohong, kan? Ini pun satu penyakit juga. Allah, madrasah Pakatan ni bagus, diubati semua apa? Semua penyakit. Bohong kita jauhi, bohong jauhi terus. Kalau kita rasa kita tak boleh cakap facts, kan, kita nak cakap kebenaran, tak boleh cakap kebenaran, maka lebih kita diam, zip terus. Jangan bohong. Jangan apa? Jangan bohong. Kita diam, selamat. Diam ni, subhanallah, kalau kita belajar dengan ulama kita, diam ni adalah penyelesaian bagi pelbagai masalah. 90% masalah boleh selesai dengan diam. Tapi kita tak suka diam. Kita suka apa? Dan nak juga bercakap, nak tunjuk aku ada pendapat, aku ada suara, kan? Padahal yang paling banyak menyelesaikan masalah adalah apa? Diam. Alhamdulillah, kan? Nak keluarkan kenyataan, ini nak keluarkan kenyataan, itu nak keluarkan kenyataan, kan? Kadang-kadang kita NGO Islam, kan, menghadapi beberapa cabaran, nak keluarkan kenyataan, tak payah keluarkan kenyataan, diam je. Buat apa keluarkan kenyataan? Nafsu nak tunjuk orang aku boleh bercakap, aku ada pendapat. Ini nafsu bukan hanya nafsu makan, bukan nafsu syahwat yang kita faham. Ini nafsu lain, nafsu mahukan apa? Apa-apalah. Kan, aku juga ada pendapat, aku juga boleh keluarkan kenyataannya. Subhanallah, apa-apa yang tidak dilakukan ikhlas kerana Allah, apa-apa yang tidak dilakukan mengikut tunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sia-sia di akhirat. Macam-macam kita buat amal, kan? Amal tu maknanya amal dari segi bahasa Arab lah, bukan dari segi bahasa Melayu. Bahasa Melayu amal maknanya baik. Amal maknanya pekerjaan, apa macam-macam pekerjaan yang kita buat. Buat amal ni bahasa Arab maknanya buat sesuatu, melakukan perlakuan. Dalam bahasa Melayu digunakan perkataan tersebut untuk amal yang baik, amal soleh, kan? Macam-macam kita buat. Allah kata dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kita datangkan kepada mereka semua amalan yang mereka lakukan, baik dan buruk, Allah ambil, puff, jadilah habuk yang berterbangan.
Jadilah habuknya apa? Risau. Rajin kita kat bumi macam-macam, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Tapi di akhirat nanti apa? Jadi habuk. Rugi ke tak rugi? Rugi berlaku. Rugi berlaku. Kita nak buat satu perkara tu ikhlas atas mengikut panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita tengok orang telagak sini, telagak kat sana. Yang ni nak anu, yang ni nak anu. Semua hidup sampai umur dah. Masya Allah. Kau masih bergaduh lagi. Kan? Dia kata ni semua usaha dia. Satu hari Allah hancurkan semua bumi. Apa usaha kau sekarang? Allah akan hancurkan bumi atau tidak? Confirm akan hancur. Jadi ada fikir tak? Kalau Allah dah hancurkan bumi, apa-apa aku nak bawa depan tunjuk depan Allah sekarang? Dekat akhirat tu dah tak ada makna lagi apa yang kita telah buat dekat bumi, melainkan yang dengan ikhlas. Ikhlas ini kita tak harapkan ganjaran duit, kita tak harapkan ganjaran nama, kita tak harapkan ganjaran pangkat. Ikhlas. Macam Uwais Al-Qarni, kisah Uwais Al-Qarni, pernah dengar? Rasulullah SAW kata, majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Tak dikenali di bumi. Tak ada siapa kenal Uwais Al-Qarni di bumi. Wa ma'rufun fis sama, tapi ahli langit, para malaikat, roh para salihin, roh para nabi semua apa? Semua kenal. Tak ada kan? Kan? Roh para apa? Roh para salihin semua kenal. Masya-Allah. Dia Uwais Al-Qarni, dia nak menjauhi daripada orang sampai dekat akhirat dia nak masuk syurga seorang-seorang. Pasal dia tahu dekat dunia dia tak ada buat masalah dengan siapa. Kan? Dia pun nak masuk syurga seorang-seorang. Rasulullah ni cerita. Ni Rasulullah yang cerita Rasulullah. Dia pun nak masuk syurga seorang-seorang. Dia sedang berjalan nak masuk syurga seorang-seorang. Malaikat kata stop, tak boleh masuk syurga. Apa pula aku ada urusan dengan orang? Aku tak pernah buat masalah dengan orang. Aku selalu menjauhi orang. Kau balik, pergi ke mahsyar dan pergi syafaatkan semua orang masuk syurga. Maka akan masuk syurga sebanyak bilangan, Allahu a'lam, sebanyak bilangan bulu kambing mudar. Bukan sebanyak kambing mudar, sebanyak bulu kambing mudar. Dia akan syafaatkan semua yang tak tahu siapa. Dia akan apa? Tak salah satu dua kita pun dapat syafaat dia. Mudah-mudahan Uwais Al-Qarni, kan? Baiklah. Selagi Allah tahu kita, selagi Rasulullah SAW tahu kita, selamatlah kita dunia dan selamatlah kita dunia dan akhirat. Subhanallah, sebenarnya Allah hantarkan kita ke bumi. Kita punya tujuan dia sangat simple. Sangat simple. Kita hidup dekat bumi ni. Apa susah? Tak susah. Sangat simple. Allah kata, kau taat aku, cari redha aku, kau ikut sunnah baginda Muhammad SAW. Pula kita ni semua rata-rata kebanyakan ni, mungkin semua kita dilahirkan asal usul Islam. Dan lahir lebih kecil lagi kita kenal siapa itu Allah, kita kenal siapa itu Rasulullah SAW. Kita tahu apa itu halal, apa itu haram. Mudah aja. Tapi kita belia. Kan? Belia ke sini ke sana. Akhlak kita macam mana, ya? Jadi itu satu perkara yang perlu kita fikirkan kembali. Bagaimana kita nak perhalusi hidup kita, mengharumi hidup dia sementara ni. Yang ke berapa tadi? Al-riba wal namimah wal kadhib wal buhtan. Itu penipuan juga lah, tipu daya.
tipu orang, tipu daya dan segi perniagaan. Lagi satu wan-nadhar ilal haram, melihat benda-benda yang haram. Ribah ni, mengumpat ni, dia bukan satu ala tau, dia dua ala. Dia dua ala. Mengumpat ni, dia mesti ada orang yang bercakap dan mesti ada orang yang dengar. Kalau tak ada orang dengar, ada orang nak bercakap tak? Saya tak mengumpat, saya dengar je. Allah, kau baik. Macam baik kan, dia kata aku tak cakap, aku dengar je. Kalau kau tak nak dengar, dia bercakap tak? Kan? Kan? Dia tak cakap. Kita contohlah, kalau kita susah nak keluar dari situasi tersebut kan, orang kena mengumpat, susah kita nak keluar. Kalau kurang kita tunjuk ketidakselesaan sikit lah. Dia pun tengok manusia ni subhanallah ada akal, tak pandai macam mana pun dia boleh faham. Language, body language dia boleh faham kan. Kita tunjuk sikit ketidakselesaan, nanti dia sendiri akan tak suka, dia pun berhenti terus kan? Tak perlu kita tegur dia pun, kau ni mengumpat haram. Tak payah pun. Kadang-kadang kita sikit je ketidakselesaan, dia terus akan apa? Dia akan sedar, dia akan berhenti. Atau jangan-jangan dia pula balon kita, kau ni, kau satu kepala dengan dia. Nasihatlah. Alhamdulillah. Dan juga melihat benda-benda yang haram. Melihat benda-benda yang haram ni subhanallah, rupanya banyak perkara. Kalau kita yang faham melihat benda yang haram, lelaki tengok perempuan tengok lelaki, itu je kita faham, tak ada benda lain. Melihat satu orang Islam, bihasbi imri'in minasyarri an yaqtira aqahul muslim. Cukup segala kejahatan. Rasulullah SAW kata melihat satu orang, salah satu saudara Islam dia dengan merendahkan. Kulihat kau di bawah aku lah. Itu haram. Itu apa? Itu haram. Dia tidak boleh melihat satu orang Islam itu lebih rendah daripada kita. Itu haram. Kemudian melihat benda yang haram macam mana? Melihat dengan orang dengan satu sifat hasad, hasad dengki. Melihat dia ni macam ni, dia dalam hati dia, melihat dengan penuh kemarahan dan sebagainya kan. Itu haram. Itu apa? Itu haram. Itulah mak bapak ni kan, kita lihat anak kita dengan mana tak guna kan. Itu haram. Itu apa? Haram, tak boleh kan. Kita memperkecilkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh. Tapi kita buat lah, pernah buat kan? Kita taubat kepada Allah SWT. Kita jangan ulang. Itu je. Melihat satu orang Islam dengan pandangan yang rendah, itu adalah apa? Haram. Bahkan orang kafir pun, kita tidak boleh lihat dia rendah daripada kita. Tak boleh. Kerana setiap jasad ni, setiap badan yang ada ruh, potensi menerima hidayah daripada Allah SWT itu adalah tinggi. Ya, kadang-kadang kita tengok sebahagian negara yang subhanallah, kita tak tahu dia zalim orang Islam. Jadi kurang ajar ni, biarlah ni zalim orang Islam. Kita tak tahu satu hari dia yang akan masuk Islam dan dia akan sebarkan Islam. Macam secara Islam Mongol datang, apa dia buat? Dia datang Baghdad, dia bantai habis Baghdad, licin, dia bunuh semua orang, dia bakar semua buku. Sejak lagi dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia pergi Central Asia, dia pula pergi sebarkan Islam. Dia buka semua, boom, semua tiba-tiba jadi Islam dalam tempoh 50 tahun. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sama yang hancurkan Islam, dia bila masuk Islam, dia juga yang apa? Islam. Kita tak tahu. Lepas tu yang kau dah kutuk dah, kau hentam dia, lepas tu macam mana? Betul lah. Bukankah lebih baik daripada awal lagi kita doakan dia? Paling kurang waktu dia sebarkan Islam dapatlah juga bahagian. Kalau kita dulu dah kutuk dia, sekarang dia sebarkan Islam, kita menganga dia, hilang, tak dapat pahala dia. Kita tak tahu siapa yang Allah pilih. Ini hidayah, ini kerja Allah.
Ini bukan kerja kita, kan? Satu hari kita tengok dia macam ni, usaha subhanallah, dia jadi penyebab hidayah kepada banyak orang. Kan, saya ada beberapa kawan lah, dia cerita dengan saya, dulu apa dia buat semua, sekarang dia dah berhenti dan mengajar, menjadi guru agama. Kan? Jadi subhanallah, kita tak tahu. Dan ada juga orang luar Malaysia, dia tak cerita dengan saya, tapi ada orang cerita dengan saya, dulu dia mak bapak dia pening dia luar Malaysia. Jadi kita tak sebut nama orang, kita tak boleh tuju nama luar Malaysia. Saya ada kawan, dan dia sampai sekarang dia masih, dulu dia paling pening dengan keluarga dia. Dia balik rumah mabuk, dia balik rumah hutang judi, orang kacau rumah, mak bapak dia cakap, apa nak jadi dengan budak ni? Tiba-tiba satu saat saja Allah perlu beri dia hidayah. Sekarang dia yang jaga mak bapak dia, nafkah mak bapak dia, dia jaga adik-beradik dia semua, dia pastikan semua pakai, bukan pakai tudung, pakai nikab. Semua dia nikab. Kan? Dia pakai serban dan juga mana dia pergi ke mana pun dengan memberi manfaat. Dia pergi sini, dia beri manfaat, tolong tempat sini, tolong orang susah sana. Masya Allah, tabarakallah. Dulu dia lah paling masalah sekali. Ini hidayah di tangan Allah Subhanahu. Kita tak tahu tu. Jadi kita kena sentiasa berbenah diri. Hati qalbun salim. Ini yang Allah nakkan daripada kita di akhirat nanti. Siapa yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang sejahtera. Apa hati yang sejahtera? Yang kita, apabila kita jumpa orang, kita tak rasa apa-apa sifat buruk dengan dia, walaupun dia pernah buat buruk dengan kita. Kita bila jumpa dia, kita tak rasa sifat buruk. Ini qalbun salim ni paling penting sekali. Kita nak usahakan, walaupun dia pernah buat salah dengan kita, apa pun kita jumpa dia, kita apa? Hati kita biar lapang dada. Kita jangan hanya berbaik dengan orang yang buat baik dengan kita. Kita biasakan buat baik dengan orang yang tak baik dengan kita. Nanti dia pun pelik. Orang jahat ni, ini semua skill kena belajar ni. Dia tak dapat skill ni melainkan hanya daripada Rasulullah SAW. Orang buat jahat ni, kita jangan balas jahat dengan dia. Kita pun kalah. Pasal dia, kalau bahasa Arab dia fannan dalam buat jahat. Dia pandai, skillful dalam buat jahat. Kita ni tak pandai buat jahat. Kalau buat jahat, salah langkah, terjunam lagi. Betul. Kita ni macam, nak kata pandai pun tak pandai, baik pun tak baik, jahat pun tak jahat. Kita dengar Allah SWT kata dalam Al-Quran, wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan salihan asallahu an ya'fu anhum. Allah SWT kata dalam Al-Quran, ada satu golongan ni, ini kebanyakan kita lah ni, atarafu bidunubihim, mereka beriktiraf mereka ada dosa. Khalatu amalan salihan, ada juga amal baik campur-campur. Sekejap buat baik, sekejap buat dosa, sekejap buat baik, sekejap apa? Buat dosa. Ini kita lah biasa ni. Kadang-kadang buat baik, iman dia so ada kat tepi pun ada buat dosa dia juga sikit. Asallah yang mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Allah kata di dalam Al-Quran, mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua insyaAllah. Kalau orang buat jahat dengan kita, kita jangan buat jahat dengan dia. Kita kalah, confirm. Lagi-lagi kalau kita tahu tu orang jahat, kan? Ada orang dia drive dulu kita kat highway, tu kacau di fedam macam ni, kita horn dia, kita flash dia, kita apa. Wah, kau silap. Nanti dia apa? Dia balas kita pening kepala dia. Nanti dia flash, dia break nanti. Orang jahat ni kita jangan apa? Jangan buat jahat dengan dia. Pertama sekali kita akan kalah. Kedua pun manfaat ni. Orang jahat ni kalau kita buat baik dengan dia, dia pun tengok alah budak ni, biar je lah aku buat apa pun dia tak apa, dia tak balas, dia tak react. Dia pun nak buat jahat kita pun dia segan nanti, kan? Dia sini akan segan, aku nak kacau dia buat apa, udahlah biarkanlah dia. Jadi macam itulah cara kita di dalam hidup.
Banyak cakap lah. Saya banyak cakap lah. Memang kita nak cakap. Cerita asal dia nak hukum hakam berpuasa, pergi ke mana? Nak dia berguna stick hukum. Sunday morning ni semua kuyu-kuyu ni kan. Dia buka question and answer lah. Boleh? Biar ada apa? Tak sebab dia dekat ni. Apa dia panggil? Dia dekat Engagement sikit. Silakan kalau ada question. Semua macam malu nak tanya. Saya memang kerja saya bercakap. Cakap pada jam pun boleh, insyaAllah. Bab puasa. Kita nak hukum hakam kan? Okey, kalau kita ada anak kecil, kita jangan paksa dia puasa anak ke cucu ke. Dan kita juga jangan jadikan diorang terpaksa berpuasa. Macam mana? Kita janjikan diorang hadiah, khususnya pada kecil, dan kita tahu dia tak mampu berpuasa, kita jangan paksa. Mungkin kita push 2-3 jam, 4 jam puasa kalau dia kecil. Kalau dah besar sikit mungkin kita boleh push tengah hari, kan? Tapi budak-budak kecil memang dia tak mampu berpuasa panjang macam kita. Sebab tu dia tidak diwajibkan oleh Allah asalnya, kan? Tidur dia orang pun nak panjang. Sebab tu tidak diwajibkan solat subuh. Dia orang nak tidur sampai pukul 8 pagi baru bangun, contohnya. Dia orang tak mampu. Jadi kita jangan wajibkan ke atas dia berpuasa. Dan juga jangan kita susahkan. Contohnya, kau kalau nak McDonald, kau puasa hari ni penuh. Budak 5 tahun contohnya, kasihan dia nak McDonald, nanti dia akan paksa puasa. Boleh memudaratkan dia. Boleh apa? Boleh memudaratkan dia. Kasihan. Kita ni subhanallah dalam hidup ni kita kena ada banyak sifat kasihan. Ini kasih, Tuhan kasih. Mesti ada banyak apa? Sifat kasih, kasihan. Mesti ada. Kita alhamdulillah dalam Melayu kita ada sifat kasihan. Kita nak kena kasihankan orang. Kita rasa sifat rahmat terhadap dia. Orang tua-tua dah tak boleh puasa lah. Contohnya mak pak kita atau nenek kita dah tak boleh puasa lah. Jangan kita duk push dia. Puasa mak, puasa kok. Jangan. Sudah biar dia tak puasa dah. Kau tua 80 lebih, 90 lebih, kan? Sekejap dia nak minum, sekejap dia nak makan. Biar dia kau tak puasa, bayar fidyah terus. Jangan apa? Jangan susahkan. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, subhanallah, memang dia mengajar umat dia untuk lakukan. Dia tekankan kepentingan kewajipan, tetapi dia tak susahkan. Dia jadikan benda itu mudah. Orang yang tak boleh, dia kata dia tak boleh, sudah tak boleh, kan? Orang yang tak mampu, orang yang baru masuk Islam, tak mampu puasa, bukalah kau. Nanti kau perlahan-lahan latih puasa. Bukan senang puasa. Kita senang lah, dah biasa. Daripada kecil kita puasa, apa kita rasa, kan? Senang lah, dah biasa. Dia tak biasa. Puasa baru 6 jam, ya Allah, pening aku, minum tak boleh. Wah, tak tahan. Tahan buka. Tak tahan buka, nanti boleh qada. Khususnya orang yang baru masuk Islam dan sebagainya. Budak-budak jangan paksa. Mungkin dah dewasa sikit, dah umur 10 tahun. Bukan dewasa lah tu, masih budak lagi. Tapi dah besar sikit, 10 tahun, dan kita kasih dia puasa setengah hari. Kalau dia mampu puasa sehari, dia puasa sehari. Tapi kita jangan jadikan dia terpaksa berpuasa. Mungkin kita tak paksa tau, tetapi cara kita lakukan macam tadi lah. Bukan nak hadiah ni, selesai puasa 1 hari. Itu akan menjadikan dia berat, beban. Tapi kita boleh cakap ni, puasa setengah hari. Contohnya budak 10 tahun, 11 tahun, setengah hari tak masalah, kan? Kemungkinan 1 hari pun tak masalah lah. Tapi tengok budak lah. Kita jangan paksa. Itu satu benda yang penting. Kemudian bagi wanita yang mengandung, yang menyusu, yang memang tak payah puasa, syariat berikan kelonggaran. Tak payah puasa, boleh buka puasa. Khususnya kalau dia rasa berat mengandung,
Dia tak nak. Dia rasa berat, pening kepala lah, apalah. Dia tengok orang lah, ada orang mengandung, Masya Allah, boleh buat kerja kontrak pun mengandung. Boleh pergi apa? Farming. Kalau orang lama-lama dulu kan, sambil mengandung boleh farming, beranak dekat farm. Selesai masalah, tak ada masalah. Kuat dia. Sebahagian orang kalau mengandung habis barai 9 bulan. Makan tak boleh, minum tak boleh, apa semua tak kena. Tengok orang pula nasib badan kan. Ini berkuasa Allah kan. Jadi kalau tak mampu tak payah puasa. Nanti boleh qada. Nanti boleh qada. Kalau satu orang tu dia mengandung 1 tahun, menyusu 1 tahun, baru nak puasa next year mengandung lagi. Langsung menyusu. Nak puasa mengandung lagi. Masya Allah, 10 tahun turut-turut mengandung susu. Tapi macam mana? Jadi tak payah puasa lah 10 tahun lah. Fidyah kena fidyah, tak kena fidyah. Pasal dia memang asal diuzurkan. Setiap orang ni mungkin banyak yang tak tahu ni, yang rajin duk bayar fidyah, bagus lah, kasih orang miskin makan. Pahala juga. Tak apa, jangan risau yang dah terbayar tu, tak apa, alhamdulillah rezeki, pahala besar. Tapi salah lah, silap berpemahaman. Kalau dia memang diberikan uzur oleh syariat, tak payah berpuasa. Syariat kata tak wajib ke atas awak berpuasa. Contohnya perempuan yang mengandung yang tak mampu. Yang mampu kena puasa. Yang tak mampu, kita cerita kebiasaan. Biasaan mampu ke tak mampu? Saya tak pernah mengandung. Biasaannya mengandung mampu ke tak mampu puasa? Ada mampu ada. Tengok orang lah kan. Tengok orang. Jadi dia mampu, dia tak mampu. Dia kalau tak mampu, memang syariat berikan dia concession terus. Concession tu rukhsah, bahasa Melayu, keringan tak? Pelonggaran. Bagi dia concession terus, tak payah puasa. Tak payah apa? Tak payah puasa. Lepas tu tahun kedua dia susukan anak. Susukan dia ambil khasiat badan. Aku dia lapar, kau tahu tak? Pasal anak aku minum susu aku. Betul? Kan? Jadi dia pun tak boleh puasa. Next year baru nak puasa, dia apa? Ngandung lagi. Jadi sepanjang kalau dia tak mampu puasa ni, dia diuzurkan oleh syariat untuk berpuasa. Maknanya dia hutang lah 300 hari contohnya. Lepas 10 tahun tak puasa kan, dia hutang 300 hari. Kena fidyah? Tak kena fidyah, kerana dia memang tak mampu puasa. Bila masuk tempoh dia mampu puasa dan dia tak lakukan apa yang dia perlu lakukan, di situ baru datangnya fidyah, denda. Kerana kau mampu tetapi kau tak lakukan. Tapi kalau dia memang tak mampu, dia tak ada ruang kemampuan pun, itu tak kena fidyah. Fidyah ni denda. Denda ni maknanya mampu buat tapi tak buat, baru kena fidyah. Kalau dia memang tak mampu belaka, dia tak payah fidyah. Dia hanya qada saja. Qada lah 300 hari. Dalam setahun nak habiskan, nasib lah aku nak buat. Kalau dia tak sempat qada, ya mana mampu qada 300 hari, confirm tak mampu ni. Situ baru datangnya fidyah. Contohnya dia mampu qada 100 hari dalam setahun tu, baki 200 hari. Sepatutnya dia kalau ikutkan apa tu, syariat punya timbangan, dia mampu puasa. Pasal setahun 354 hari kalau dari segi kalender hijri, ikut bulan kan 354. Tapi dia tak selesaikan, jadi dia hutang 200 hari. Dia fidyahkan 200 hari ni pada tahun itu. Kalau tahun akan datang lambat lagi, tengoklah berapa yang tinggal yang tak qada, dia fidyahkan yang itu lagi. Begitulah fidyah di dalam mazhab Syafi'i. Banyak sebenarnya nak cerita hukum kampus ni. InsyaAllah kita bagi. Lelaki tak puasa, memang fidyah terus. Benda tak kena, tak puasa bulan Ramadan ni. Ada je, bukan tak ada, ada. Lagi-lagi ni akhir zaman ni kan.
Grab food mana orang tahu aku makan kat luar. Kan susah. Ha? Chef pecah lubang lah. Pecah lubang. Macam mana buat je. Rugi puasa. Subhanallah, puasa di dalam bulan Ramadan ni tak sama dengan puasa di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan puasa digandakan 70 kali. Yang satu hari kita puasa tu Allah gandakan apa? 70 kali. Jadi kalau kita terlepas satu hari dalam bulan Ramadan, kita puasa luar Ramadan tanpa uzur. Walaupun kita qada, rugi tak rugi? Luar Ramadan dapat satu, dalam Ramadan dapat 70. Rugi ke tak rugi? Rugi. Walaupun sebahagian orang dia memang sepatutnya dia wajib puasa, dia tak apalah, aku tak puasa, macam aku qada lah. Kalau aku tak qada, aku tulis dalam wasiat supaya anak aku dapat puasakan aku atau selesaikan video aku kalau aku mati. Jadi hati-hati juga, pandai juga dia. Tapi dia buka. Rugi ke tak rugi? 70 kali. Ataupun travelling, musafir. Kan? Travel. Bila dia travel tu, dia travelling, tak payah puasa kan. Tapi ada sebenarnya syarat dia. Kalau nak buka puasa time travelling, dia kena travel, dia kena mulakan travel sebelum masuk waktu subuh. Kalau dia mulakan travel selepas masuk waktu subuh, dia tak boleh batalkan, melainkan dia tak mampu puasa. Contoh nak pergi umrah, beberapa kali dia jadi dengan kita kan, pergi umrah, daripada puasa daripada subuh, masuk flight, masuk terbang pergi Mekah atau Madinah. Dia pergi siang, jadi berapa minit panjang lah, 20 jam, 21 jam. Kalau tak mampu, buka lah. Kalau tak mampu, walaupun kita duduk kat sini, duduk kat office, buat kerja, tak mampu, buka. Semua orang boleh. Sakit perut ke apa ke, tak mampu, hari pertama tak biasa puasa, tak tahan, buka. Memang tak ada masalah. Begitu juga orang yang travelling selepas subuh, dia memang nak buka pun tak ada masalah. Tapi kalau travelling sebelum subuh, dia daripada Johor, daripada JB, macam saya lah, dari JB, dia datang KL. Dia datang KL, dia keluar daripada Johor baru sebelum subuh, pukul 5. Dia semain subuh dekat mana-mana, Mecak ke mana. Lepas tu dia teruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Dia boleh buka puasa pada hari tu? Boleh. Dia travel sebelum subuh, tak ada masalah. Apabila dia dah travel sebelum subuh, dia tak perlu puasa. Tetapi Allah SWT dalam Al-Quran, bila dia jelaskan tentang hukum makan puasa, fidyah, safar, orang yang sakit, marid, orang yang ada kesakitan, macam-macam, azam min ra'si, min kepala, semua Allah cerita. Allah kata, walaupun pada safar ni dibenarkan buka puasa, tetapi wa antasumu khairul lakum, kamu berpuasa ni sebenarnya lagi bagus. Kemudian pahala, sekali lagi, pahala dalam bulan Ramadan dengan pahala luar Ramadan tak apa? Sama. Ada sebahagian orang dia buat macam tu. Bulan Ramadan kalau kena kat negara-negara yang siang dia panjang, kan, dia keluar travelling, 1 bulan dia travel, dia ikut hukum hakam syariat, pandai juga dia. Dia ikut, make sure dia tak duduk satu tempat tu melebihi 4 hari, pindah randa. Setiap lepas 4 hari travel 2 marhalah, setiap 4 hari travel 2 marhalah. Bulan orang semua tengah berpuasa, dia apa? Dia sakan. Holiday, makan. Ada. Dia nak puasa bila dia, kalau tak puasa musim sejuk, puasa 9 jam, 8 jam, tak rasa. Kan? Musim sejuk puasa pendek, musim panas puasa panjang, 21 jam, 20 jam, pening kepala. Nah, dia buat. Boleh dibenarkan syariat. Tetapi pahala tak sama. Pahala tidak sama. Itu sebenarnya itu terjadi apabila seseorang dia tak nilaikan sebenarnya apa itu kehidupan di akhirat, kekal abadi, pahala itu tak apa penting, redha Allah SWT dan sebagainya. Dan dia fikir dunia je, yang penting aku selamat daripada api neraka. Dia fikir macam tu. Okey lah, bagus juga dia kata selamat daripada api neraka kan. Amin, mudah-mudahan. Tapi tengok orang lah masing-masing lah. Setiap orang kullun ya'malu ala syakilati, semua orang mengamal ikut apa yang dia suka.
Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah juga yang tahu siapa yang lebih diberi petunjuk. Di akhirat nanti awak raihlah ganjaran awak. Awak puasa macam itulah ganjaran awak di akhirat. Awak puasa sungguh-sungguh dah dapat ganjaran di akhirat. Di akhirat lain. Di akhirat lain. Tak kira pangkat, tak kira harta apa yang kita biasa ada dekat dunia ni. Kemungkinan ada seorang yang kita biasa tengok, kita tak tahu siapa dia, biasa je, kerja biasa, bawa kereta sederhana, duduk rumah biasa je. So kalau dekat akhirat darjat dia tinggi di sisi Allah SWT. Dekat situ time malu lah, siapalah aku. Yelah dekat dunia kita Masya Allah, aku Masya Allah. Dekat akhirat Subhanallah, keadilan Allah Subhanahu. Sebab itu penting semua orang, tak kira miskin ataupun kaya ataupun masyhur ke yang tak masyhur ke, kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Biar miskin kat dunia, jangan sekali lagi miskin kat akhirat. Susah tu kan? Kalau kaya kat dunia, biar kaya juga dekat akhirat. Kenapa kita nak ambil leka benda-benda semua? Rugi. Wah, ada kat dunia dia hidup senang, tapi dekat akhirat macam mana? Itu yang lebih penting. Itu kehidupan kekal. Kita duduk sini untuk situ, bekalan sini. Sini bukan berehat, sini bukan enjoy. Sini apa? Sini kerja. Rehat kat sana. Kalau kita duduk rehat kat sini, apa kat sana buat apa? Kan? Rugi. Jadi kat sini bukan hanya tempat elak. Kadang-kadang kita berbuka, kita manusia pergi nuzhah, pergi sekali holiday sana, happy-happy dengan family. Bagus, Alhamdulillah. Tapi jangan kita ambilkan dunia ni tempat kita seperti ini mahligai aku. Jangan, itu silap. Itu apa? Itu silap. Wallahu a'lam bissawab. Banyak sangat cakap. Cukuplah minta maaf tadi saya lambat. Saya tambah lagi tu malam tu. Penat. Jadi alhamdulillah. Bukan komplain. Tak kata. Mula-mula tu lah dah pukul 10 kan. Ustaz, minta maaf Ustaz, ada persoalan. Jika orang tua meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya pada bulan puasa, apakah sebagai seorang anak kita wajib mengqadhakan solat dan puasa beliau yang tertinggal, dan mengapa? Naam. Kalau puasa ibu bapa, wajib anak qadhakan. Kalau anak tak qadhakan, wajib anak apa? Fidyahkan. Kerana puasa ni kait-mengait dengan harta. Kalau kita tak mampu puasa, kita kena fidyah. Harta ni diwarisi, termasuk hutang. Kalau mak bapak ada duit lebih, dia pas dekat anak dia. Kalau mak bapak ada hutang, dia pas dekat anak dia. Dan anak dia kena tolong selesaikan hutang mak bapak dia. Kalau mak bapak dia sendiri memang tak ada duit. Puasa dia sama dengan zakat, dia kait-mengait, dia bab harta. Jadi dia kena warisi. Solat, solat kalau ikut mu'tamad mazhab Syafi'i, kalau mak bapak kita tertinggal solat, itu amal badan yang tak boleh dilakukan, dia tak boleh ambil orang lain. Contohnya saya ada duit, Masya Allah, saya tak nak solat, saya bagi duit kat pekerja saya, kau solatkan aku, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Itu amal apa? Amal badan. Ini perbincangan ulama tau dengan kita usul fiqh. Kita pelik tu, subhanallah, ulama kita berbincang, kita pelik dengan apa yang dia bincangkan. Dia orang cerita pasal travelling 1 saat daripada 900 tahun lepas, jarak masafah qasar, 2 marhalah. Yang dia cerita lebih dulu, macam mana kalau travelling 1 saat dapat cover 2 marhalah. Kalau kita ulama Hadramaut katakan 78 km, ya, 48 miles, 2 marhalah. Macam mana kalau dihalungi dalam 1 saat? Macam Makassar tak ada salah, walaupun 1 saat. Kan dulu mana ada dulu 2 marhalah. Berapa lama? 2 marhalah maknanya 2 hari 2 malam. Itu zaman Rasulullah SAW, 78 km. Sekarang kita 78 km berapa lama? Setengah jam. Kalau bawa
Wifi kan 160 km kan, setengah jam, betul tak? Kira lah matematik sana sisi kali 2 80 km, betul tak? Setengah jam. Ni belum bullet train lagi, kapal terbang lagi, betul? Lepas tu yang paling baru Hyperloop lagi, berapa lebih cepat? Berapa lebih speed? 1000 km per hour. 1000 km per hour. Kalau 76 km berapa minit? 12 minit, tak sampai 10 minit 10 minit 100 km. Ulama punya perbincangan dulu dah cover semua sampai akhir zaman punya masalah. Jadi solat boleh tak kita qada'kan bagi ibu bapa kita? Mu'tamadnya tidak, tapi masih ada ulama seperti Imam Al-Haddad sendiri, dia mengatakan, dia memetik daripada pendapat Imam Asy-Syaukani, dia kata buat sajalah, mudah-mudahan Allah terima. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Ini sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapa, kita qada'kan. Boleh dengar ke mic dekat live stream? Boleh. Boleh. Okey. So ada satu lagi mungkin dia tertinggal. So dia ada tanya, dia melahirkan anak ketika bulan puasa 2009. Kini dah 2021, anak dia dah berumur 12 tahun. Macam mana saya nak ganti puasa sebanyak tu? Dia tak pernah puasa langsung sepanjang Wallahualam. Tapi dia cuma bagi tahu dia lahirkan anak pada 2009. Kini dah tahun 2021. Anak dia pun dah berumur 12 tahun. Macam mana saya nak ganti puasa sebanyak tu? Mungkin time dia melahirkan kot. Kalau time dia mengandung, dia kalau dia tak mampu puasa, dia tak payah puasa, tetapi wajib qada. Contohlah 30 hari. Kita ambil ramalan 30 hari lah, kita tak ambil 29 mudah kita kira. Lepas tu dia akan melalui tahun susuan. Dia mampu tak susukan anak dia sambil dia berpuasa? Kalau mampu dia kena puasa. Kalau tak mampu, dia sekali lagi dia tak payah puasa. Dia 2 tahun dia tangguh. Lepas tu tengoklah susuan dia kena pada kemungkinan mengandung susu tu boleh kena 3 Ramadan sekali. Kan? Walaupun 2 tahun tapi dia kena pada 3 Ramadan. Jadi dia dia tak puasa lagi. Jadi kemungkinan 3 tahun tersebut dia dikecualikan. Ini kemungkinan. Ini kena tanya balik personally ya. Ini bukan setiap orang tu dia kena ada personal punya question answer bagaimana. Lepas tu dia 9 tahun sekarang. Jadi 3 tahun dia tak puasa, dia kena qada 90 hari itulah puasa. Qada puasa tak berganda. Yang berganda hanya fidyah saja. Qada puasa dia takkan berganda. Yang berganda hanya fidyah sahaja. Jadi kalau qada puasa, alamak aku tak puasa 90 hari, adakah akan berganda bersatu 80 hari? Qada tak akan berganda. Qada tidak akan berganda. Yang berganda hanya apa? Fidyah sahaja. Fidyah tu dia berganda macam mana? Dia maksudnya fidyah berganda. Contoh ni Ramadan lepas kan? Sepatutnya selesai qada sekarang ni kan? Kalau dia tak ada uzur, dia kena selesaikan. Kalau dia ada uzur, tak ada masalah. Seperti apa yang kita katakan tadi, fidyah adalah denda. Denda adalah maknanya mampu buat tapi tak buat. Okey. Jadi apabila masuk Ramadan, yang ni nak masuk ni, padahal dia mampu untuk berpuasa sepanjang tahun, atau dia tak mampu puasa sepanjang tahun, tapi dia mampu untuk menyelesaikan beberapa hari yang dia hutang tu, dia mampu. Contohnya dia hutang 30 hari, 60 hari dia sihat, dia tak ada masalah dalam tahun ni. Maknanya dia mampulah nak selesaikan 30 hari, tetapi dia tidak selesaikan. Masuk Ramadan ni, maknanya dia dah tertangguh setahun puasa dia. Berapa hari tertangguh? 30 hari. Bila dah tertangguh setahun, 30 hari, jadi 30 kali 1. Berapa fidyah kena bayar? 30. Sebelum ni tak ada fidyah, pasal belum tertangguh. Sekarang dah tertangguh setahun, 30 kali 1. Masuk tahun depan, selepas Ramadan,
Dia puasa lah. Dia puasa lah apa yang dia semua ni. Lepas tu dia puasa 15 hari daripada yang ni, yang dia kena fidyah. Jadi 15 hari dah selesai. Tinggal lagi 15 hari. Dia masuk lagi satu Ramadan, belum selesai 15 hari. 15 hari itu dah tanggung berapa tahun? 2 tahun. 15 kali 2 berapa fidyah? 30. Kan? Lepas tu masuk tahun seterusnya, dah selesai semua. Tinggal 5 hari. 5 hari tak selesai. Berapa tahun dia tanggung? 3. 5 kali 3 berapa banyak fidyah? 15. Senang. Tak ada masalah. Basic mathematics. Macam tu lah cerita. Berapa jumlah fidyah untuk orang yang tak puasa? Apakah benda nak keluarkan fidyah macam itu? Nilai fidyah Ikut jawatan agama. Setiap jawatan agama ada nilai-nilai dia tersendiri. Tapi dia ikutkan satu mud beras. Satu mud ni apa? Mud ni volume tu, bukan berat. Banyak orang salah cakap mud berat. Mud bukan berat. Mud adalah volume. Tu volume. Beza volume dengan berat. Berat 1 kilo, volume 1 liter. Tapi kalau air pure water 1 liter is 1 kilo. Tapi kalau susu 1 kilo 1 liter dah lebih daripada 1 kilo. Lagi-lagi kalau susu tu manis, ada pisang. Ada coklat kan. 1 liter dah mungkin 1.3 kilo, 1.4 kilo kan. Jadi berat 1 kilo adalah 1 liter of pure water kan. Masa tu dulu kita pakai cupak, kita pakai gantang, kan. Kerana itu asal usul timbangan neraca mengikut syariat. Mudah orang nak faham. Sekarang kita nak duk ajar orang satu mode tu apa, kan? Maknanya kita punya trading dulu bila kita base on pedagang-pedagang Arab. Pedagang Arab pun dulu mana ada pedagang Mazali baru je dia dapat keluar dunia terus menjajah. Orang Arab daripada dulu boleh datang satu dunia, dia tak menjajah. Dia apa? Dia berniaga, jual beli. Sampai kita semua dapat masuk Islam, alhamdulillah. Dia datang, dia bawa terus mengikut neraca syariat. Bila datang jajah, dia tukar semua kita punya cara berat, dia tukar cara timbang, semua tukar jadi pening kepala kita. Satu mud tu apa benda pun kita tak faham. Satu mud, satu cupak. Jadi fidyah itulah satu cupak makanan ruji tempatan. Makanan ruji kita apa? Beras. Ini beras lah. Kalau makanan ruji tempat tu jagung lah. Macam kalau ke Amerika, negara-negara Amerika, North America dengan South America, dia orang banyak makan jagung. Jadi jagung lah. Kalau pergi negara-negara Arab, banyak gandum. Makanan ruji tempatan dia apa? Gandum. Kalau pergi kita lah, belah kita ni, belah India, belah China, belah Asia Tenggara ni semua beras belaka. Beras lah. Kan? Macam itulah cara dia. Ikut makanan ruji tempatan. Kalau ada tempat tu makan bali. Kalau Eropah banyak makan bali dengan gandum juga. Kan? Itulah dia orang punya makanan ruji tempatan dia apa? Gandum dan bali. Itu satu cupak, satu mud. Itu volume. Dia volume. Maknanya dia dalam lebih kurang dalam 600 ml. 600 ml volume. Dia tak ikut berat. Kalau berat, beras basmati dengan beras jasmine, kalau walaupun sama volume, boleh jadi lain berat kan? Tapi kita ikut volume, kita tak ikut apa? Berat. Jadi kalau kita nak bayar zakat fitrah contohnya, satu orang kena bayar satu gantang, iaitu 4 cupak. Kalau bayar pakai beras basmati, ringan. Kalau pakai beras jasmine, berat sikit. Pakai beras indun, lagi berat. Haji banyak. Tapi macam mana? Tak, syariat tak ikut berat. Syariat tengok pada volume. Satu cupak. Kepada siapa diberikan? Fakir miskin.
Fakir ini diberikan kepada fakir ataupun miskin. Fakir miskin ni maknanya dia below average. Dia tidak, bukan below average, dia tidak mampu untuk menampung apa yang diperlukan. Keperluan manusia ni beza-beza tau. Kalau keperluan orang sakit banyak, kemungkinan RM5,000 tak cukup sebulan bagi dia. Kalau keperluan biasa kita sihat walafiat muda je ni, mungkin RM2,500, RM3,000 cukup sebulan. Oh, KL macam mana? KL tak cukup kot, kan? Keperluan satu orang yang ada 4 isteri, ada 15 orang anak, RM10,000 tak cukup kot sebulan. Jadi Islam memenuhi. Walaupun dia dah tak ada duit, kahwin juga, dah tak ada duit, anak juga keluar, habis macam mana? Islam jaga. Kerana harta kita ni sebenarnya banyak. Kalau kita ikut hukum hakam zakat, kita ikut hukum hakam fidyah, harta kita banyak, selesai semua masalah. Cuma masalah 3 bahagian. Sama ada kita tak keluarkan, ataupun keluarkan tetapi bahagian masalah kedua pada orang yang membahagikan tak betul, ataupun masalah ketiga pada orang yang menerima, dia tak amanah, sepatutnya dia tak terima tetapi dia ambil. Kalau 3 bahagian ni semua berjalan dengan baik, selesai masalah kemiskinan orang Islam. Setahun 2 tahun selesai, tak susah, selesai 100%, kan? Last 2 soalan ya, Ustaz? Last 2 soalan, yes. Okay. Bolehkah fidyah tu digantikan dengan duit tunai untuk bayar? Bolehkah fidyah tu digantikan dengan duit tunai? Ini satu permasalahan baru kalau kita di dalam mazhab Syafi'i, kan? Ini perlukan, ini alat terus terang, ini perlukan ijtihad daripada ulama lah. Tetapi perbincangan yang boleh dilihat oleh ulama adalah duit itu boleh sekarang ni, dalam keadaan kita ni, duit tu boleh menyelesaikan masalah dia lebih baik daripada makanan, beras contohnya, kan? Kita kasih dia beras, nampak ada orang kasih dia beras. Wakil-wakil ayat YB pun bagi beras, NGO semua bagi beras. Dia tak nak beras, dia nak apa? Nak bayar sewa, dia nak bayar bil, dia nak bayar telefon dia. Telefon ni dah kira zaman sekarang, telefon yang telefon dah kira keperluan tau. Jangan cakap kau ada telefon, kau pergi jual telefon, tak boleh. Zaman sekarang telefon keperluan, lampu kipas keperluan. Dulu mungkin 200-300 tahun dulu mungkin kipas tak keperluan. Tak lama lagi kita tak tahu, wallahu a'lam, mungkin aircon pun jadi keperluan, kan? Jadi bila satu benda tu jadi keperluan, kita kena memenuhi. Dia kata aku tak perlu beras lah, aku nak duit, bagi aku duit. Kasih beras, cakap tak apalah, bagi kau beras, kau jual beras. Makin susah kan dia, nampak? Contohnya, kita kalau bagi dia beras dan zakat fitrah dan sebagainya, contohnya jawatan agama, pakat-pakat kita semua bayar beras. Pertama sekali jawatan agama kena cari gudang, kena sewa gudang, belanja lebih. Belanja dia apa? Ini contoh tau, gambaran. Tapi ni sebenarnya pembincangan ulama ni. Tapi anak nak tunjukkan sebenarnya macam mana ulama nak lihat satu masalah tu untuk sebelum keluarkan hukum. Contohnya kita bayar pakai beras dengan kita bayar pakai duit. Kita buat dua perbezaan. Kalau dia bayar pakai beras, sama sekali jawatan agama kena cari tempat nak simpan beras. Yang kedua, dia nak bahagikan beras tersebut. Yang ketiga, dia kena dengan cepat. Pasal kalau tak cepat nanti apa? Rosak, kan? Lepas tu kalau cepat pula takut silap. Orang yang tak sepatutnya terima, orang yang patutnya terima, tak diterima. Pasal dia kena cepat, kalau tak rosak. Lepas tu dia perlukan transportation. Lepas tu dia perlukan orang yang menjaga dan perbelanjaan semua. Masya Allah, jadi perbelanjaan nak jaga beras tu melebihi daripada nilai beras tu sendiri, kan? Tapi kalau dia pakai duit, dia ambil 2-3 orang, taruh list 500 nama, kau pergi transfer je. Klik. Manfaat dia lebih besar
Kerana duit yang digunakan untuk belanja, untuk jaga semua beras tu pun diambil daripada duit zakat BPDA juga. Rugi kan? Jadi apabila kita melihat maslahat lebih baik, lebih bermanfaat kepada orang fakir miskin daripada aku guna duit tu semua nak jaga tu, aku kasih kau. Biar dia sendiri yang pergi beli beras, dia sendiri belanja dengan apa, dengan cara yang benar. Boleh? Allah Alam, mana tak tahu boleh ke tak. Ini bukan satu orang punya keputusan kan, ini perlu duduk ulama semua pakat. Tapi apa yang anak nak ceritakan adalah kalau mereka nak tukar, ini adalah pembincangan yang digunakan lah kan. Tapi kena lihat juga hadis Rasulullah, dia benarkan atau tidak dan sebagainya. Kalau macam mazhab Hanafi kata boleh, boleh lah. Habis cerita lah. Ini kita cerita tadi kalau mazhab Syafi'i kan. Mazhab Hanafi kata boleh. Memudahkan urusan. Itu dia lah. Jadi boleh kasih kalau kita nisbahkan kepada amalan kerajaan kita sekarang dan menerima zakat fitrah itu dalam bentuk tunai. Duit. Itu memang mazhab Hanafi confirm. Jadi artinya fidyah itu pun kita boleh ambil nisbahkan daripada situ untuk bayar. Boleh ya. Kalau zakat fitrah boleh, fidyah pun mesti boleh. Ya. Tapi kalau Ana cuba, okey. Kalau saya kan, apa saya buat adalah kita cuba ya, sebanyak mungkin untuk jaga hukum hakam dan biasalah kita kena bayar zakat fitrah kat sini pun lah. Jangan biasa hantar zakat fitrah ke Yaman. Kita bagi dia gandum tu yang diperlukan. Lepas tu gandum tak boleh beli yang dah refine, kena beli yang apa? Raw. Lepas tu kita letakkan sekali dalam beg dia duit perbelanjaan untuk hancurkan gandum tu. Biasa nak buat macam tu lah. Jadi siapa-siapa ini sepatutnya kat Malaysia anak tak boleh petik zakat fitrah, kat Singapura tak boleh. Jadi anak ambil zakat fitrah dari Singapura. Anak cakap ini bukan duit yang kau zakat fitrah kau bayar ni, duit ni bukan hanya untuk gandum saja. Ini pun juga duit untuk bagi dia perbelanjaan supaya dia hancurkan gandum tu. Pasal kita kasih orang miskin gandum raw, satu hal pula dia kena duit, keluarkan duit nak pergi apa? Nak pergi hancurkan gandum. Jadi kita siapkan duit sekali lah untuk hancurkan gandum tu. Apa soalan dulu soalan? Okey, yang pertama, dapat duit komisen daripada kerja kontraktor, boleh ke duit tu dibayar fidyah? Dan yang kedua adalah komisen tu apa maksud dia tu? Ada macam-macam makna komisen ni. Duit tepi tu komisen ke tak? kita ambil dua lah. Ha? Kita ambil dua lah. Mana takutlah apa hadiah ke. Okay. Contohnya komisen maknanya saya recommend, ini saya faham komisen Saya recommend awak projek, awak dapat projek, awak bagi saya komisen. Ni maknanya bersih lah. Tak ada kait dengan rasuah, tak ada pegawai kerajaan semua tak ada. Pasal pegawai kerajaan tak sepatutnya ambil komisen. Salah. Dari segi Islam pun salah. Pegawai kerajaan tak boleh ambil komisen. Itu pecah amanah dan tidak diiktibar sebagai rasuah. Tapi kalau contoh dia bukan pegawai kerajaan, saya kenal dia ni nak projek, saya kenal dia ni boleh buat projek, dia ni nak buat projek, saya kenalkan dua orang, saya dapat bahagian saya. Itu komisen. Jelas. Islam pun tak salah, undang-undang negeri pun, negara pun tak salah. Saya dapat komisen, saya nak bayar, boleh? Tak masalah. Okay. Cuma kalau anda kata yang macam rasuah, yang tu memang tak boleh lah. Rasuah kena pulang balik. Rasuah adalah harta yang diambil tanpa hak, kena pulang balik pada orangnya. Haram, kena pulang balik. Tak boleh ambil. Okay. Soalan yang kedua pula adalah ada saudara teman saya, kakak dia sakit jiwa sudah 25 tahun. So kira-kira kalau beliau dikenakan bayar fitrah tu, ya. Okay, kalau orang sakit jiwa maknanya dia masalah mental lah. Masalah mental, orang yang tidak berakal tidak wajib ke atas dia berpuasa. Yang tidak wajib tak payah fidyah, tak payah qada, apa pun tak payah, dia tak berakal. So tak perlu, tak ada pembayaran fidyah lah. Tak ada fidyah, tak ada qada, apa pun tak payah. Biar dia dalam dunia dia happy-happy. So dua soalan tu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak di atas perkongsian ilmu yang disampaikan oleh guru kita Syekh Imran Anggulia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini memberi manfaat yang besar kepada kita semua, dapat merungkai banyak apa yang kita tidak faham, apa yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan nanti di bulan Ramadan, puasa kita akan lebih baik, lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Dan kita doakan kepada guru kita Syekh Imran supaya diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan terus dalam memberikan dakwah, dan mudah-mudahan ulama muda ini akan terus lagi giat melebarkan sayap dakwahnya di bumi kita. Mudah-mudahan berkahnya itu akan memberkahi kita semua, insya-Allah. Dan kita dah sampai ke hujung majlis lah. Okey, kita akan tutup dengan kita doa daripada Syekh Imran. Mudah-mudahan memberi berkah kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad. وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya lihat minta maaf saya mulai lambat. Saya pernah dengar malam tak tahan. Alhamdulillah.